ayat. Ya Muhammad, katakanlah kepada manusia, siapa-siapa mau supaya Allah sayang kepada mereka, maka hendaklah mereka ikuti apa yang engkau telah bawa kepada mereka. Berdasarkan ayat yang telah kami terangkan tadi, jelaslah wajibnya atas setiap umat Islam yang beragama dengan mengikut Quran dan Sunnah. Artinya orang Islam wajib ikut Quran dan Sunnah dalam ibadahnya, kerana telah diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada tajuk yang kita ingin fokuskan pada kali ini, iaitu tajuk solat. Kenapa kita solat? Telah saya jelaskan dari awal tadi, kerana ada perintah dari Allah, aqimus solat. Bagaimana pula kita nak laksanakan solat itu? Datang pula perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Bukhari, Muslim dan Tirmizi, ada juga Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, mengatakan bahawa Rasulullah telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, hendaklah kamu semua umat Islam, kerana perintah itu adalah jamak sallu, berarti diperintah oleh Nabi, semua orang yang nak solat mestilah solat sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mendirikan solat. Saudara muslimin dan muslimat, kita memang sedar, kita terima hakikat bahawa kita tidak dapat lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kita secara pribadi, tetapi kita dapat lihat dengan ilmu pengetahuan. Di dalam kitab-kitab hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya, telah menghurai satu persatu secara terperinci tentang gerakan Nabi Muhammad SAW dalam salat dan juga bacaannya. Maka oleh yang demikian, adalah wajib atas kita yang ingin mendirikan salat mengikut segala gerak-geri yang telah ditunjuk oleh Nabi dan bacaan-bacaannya. Dengan itu, kami ingin menunjukkan, kami ingin menyampaikan cara ibadat yang telah dikerjakan oleh Nabi secara praktikal, sekaligus dengan bacaan-bacaan yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cara yang kami akan tunjukkan kepada semua muslimin dan muslimat bukan cara yang direka oleh sesiapa, tetapi datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pentingnya kita mengikut sunnah Nabi dalam mengerjakan solat ini ialah kerana sunnah ini merupai arahan dari Nabi, maka hukumnya bukan sunat seperti mana pada orang awam faham bahawa yang dikatakan sunnah itu sunat, tetapi ada sunnah yang hukumnya wajib kalau sunnah Nabi itu diperintah oleh Nabi. Dan di antara satu sunnah yang diperintah oleh Nabi adalah solatnya. Sebagaimana telah yang kami baca dari awal tadi, Rasulullah telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dirikanlah salat kamu semua sebagaimana kamu telah lihat saya kerjakan salat tersebut. Para saudara muslimin dan muslimat, untuk memulakan salat kita, jangan kita lupa beri perhatian kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah telah bersabda, "Miftahus salati tuhur." Miftahus salat at-tuhur. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud
Tirmizi, dan Hakim, dan disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Maksud hadis ini adalah seperti berikut. Kunci solat adalah kesucian. Artinya tanpa kesucian, hadas kecil atau hadas besar, maka solat itu tidak sah. Dan solat ini bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Maksud yang ringkas, yang dinamakan solat yang diwajibkan mesti ada kesucian dan kebersihan dari hadas kecil dan besar, ialah solat yang bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, yaitu assalamualaikum. Apa-apa ibadat yang tidak bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan taslim, yaitu assalamualaikum, tidak diwajibkan adanya wudu. Itu maksud hadis. Nah, sama-samalah kita periksa lagi perkara yang sangat penting sebelum kita mulakan salat ini. Pertama sekali, niat kita. Memang Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu mesti bersama dengan niatnya. Memang kita semua sadar bahawa tidak ada satu manusia yang hidup di dunia ini membuat sesuatu pekerjaan tanpa ada niat, kecuali imma dia anak-anak atau orang gila. Tetapi timbulnya suatu persoalan, di mana letaknya niat. Menurut contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hatta a'imma arba'ah, kesemuanya setuju niat bukan lafaz. Niat mahali tempatnya adalah di hati kita. Dalam bahasa yang lebih mudah, niat itu adalah suatu ingatan. La sautan, la wala harfan. Artinya niat itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dia lintasan hati. Maka sekarang kita sedar, bila kita nak dirikan solat, mesti sudah ada niat. Maka bila sudah cukup, kita sudah habis wuduk kita, sudah sempurna wuduk kita, sekarang kita berdiri dan kita menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat itu adalah perintah daripada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sah seseorang Islam mendirikan solat dengan sengaja tidak mau menghadap ke arah kiblat. Para muslimin dan muslimat, selepas kita sudah menghadap ke kiblat, barulah kita sebut takbir. Kita nak mula sekarang. Kita sudah nak bermula untuk mendirikan salat. Lihat apa yang dipersembahkan oleh anak kita. Dia akan mula dengan takbiratul ihram dengan sebutan Allahu Akbar. Apabila dia sebut Allahu Akbar, mulalah pada ketika itu matanya hanya pandang tempat sujud, tidak pandang ke tempat lain, kerana itu dilarang oleh Nabi. Nabi perintah supaya setiap orang yang ingin dirikan salat, bila mulai takbiratul ihram, maka dia akan tumpukan perhatiannya di tempat sujud. Dan Nabi tak suruh kita pejamkan mata kita.